Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Alhamdulillah syukur pada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan limpahan kurnia yang Allah berikan kepada kita. Dengan izinnya alhamdulillah kita dapat berkumpul dan kita dapat berhimpun pada pagi yang berbahagia ini untuk kita duduk dalam satu majlis yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang dinamakan sebagai majlis ilmu yang digelar oleh baginda sallallahu alaihi wasallam sebagai taman syurga, raudhatun min riyadil jannah, yang mana kemuliaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai individu yang cintakan majlis ilmu dan mencintai ilmu itu sendiri, yang mana dijanjikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis yang diriwayatkan daripada Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhuma, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din, yang bermaksud sesiapa yang Allah inginkan kebaikan pada dirinya, maka Allah Subhanahu wa taala akan kurniakan kebaikan, iaitu kebaikan yang begitu banyak. Jadi pada hari ini kita nak dapatkan kebaikan, kita nak dapat, kalau Allah inginkan kebaikan, ya Allah berikan pemahaman agama, minta maaf. Kalau sesiapa yang Allah inginkan kebaikan pada dirinya, maka Allah kurniakan dia pemahaman agama. Jadi pada hari ini kita nak faham agama kita, dan bila kita faham agama, kita nak dapatkan kebaikan yang dijanjikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini bermaksud faham agama, kebaikan tu akan dapat. Tetapi di sebaliknya, kalau kita tak faham agama ataupun kita tak nak cari faham agama, maka keburukan yang kita akan dapat. Dan bila datang majlis ilmu pada hari ini, secara automatik kata ulama, dia termasuk dalam hadis ini, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Datang majlis ilmu, niat ikhlas nak menuntut ilmu, termasuk dalam hadis yang Allah nak bagi dia kebaikan. Sebab faham agama ni dia tak ada cara lain, dia cara belajar, cara menuntut ilmu. Ya, tak semua dalam mimpi itu pun orang terpilih saja. Macam muka macam saya ni tak adalah nak dapat mimpi ilmu kasyaf, tak adalah. Ulama-ulama waliullah yang dapat ilmu kasyaf, ilmu laduni ni pun mereka belajar juga menuntut ilmu, berpuluh-puluh, beratus-ratus guru, beratus-ratus kitab khatam sebelum nak sampai tahap waliullah dan dapat ilmu laduni. Jadi alhamdulillah, insya-Allah faham agama, banyak kebaikan kita dapat, banyak keberkatan, jiwa kita terjaga, fizikal kita terjaga, zahir kita terjaga, batin kita terjaga, terutama terjaga daripada segala kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Tapi bila tak faham agama, maka 1001 keburukan akan sampai. Keburukan itu sampai bukan disebabkan kesilapan orang lain, dan bukan kesilapan takdir, tapi kesilapan diri sendiri. Kesilapan diri sendiri yang tak nak belajar, yang tak nak menuntut ilmu. Dalam arti kata, pemahaman agama ni bukanlah satu proses kita nak kena jadi macam ulama. Ya.
Tak adalah jadi macam orang tu betul-betul alim, sampai dia betul-betul alim, tak ada. Pemahaman agama, at least paling tidak pun yang kita duduk hari ni lah, kita nak belajar kitab Sittin Masalah Ilmu Fardu Ain. Benda yang very basic dan very simple. Nampak tak? Dia bukan nak kena khatam kitab Al-Majmu', Nihayatul Muhtaj, Tuhfatul Muhtaj, kitab Al-Muharrar. Tak adalah. Kalau khatam, kalau alim lagi bagus. Yang ada masa, yang ada tenaga yang terluang, maka gunakan masa itu, alhamdulillah. Tapi kalau tidak pun, kita dapat sekurang-kurangnya kita dapat belajar dan khatam dan faham kitab seperti Sittin Masalah. Semalam kita dapat belajar kitab Akidah Tahawiyah. Itu pun dah cukup baik dah tuan-tuan. Ya. Dan kita khatam lagi macam kitab Safinatun Najah. Tambah lagi kitab seperti Matan Abi Syuja', Fathul Qarib. Itu peringkat-peringkat yang kita lalui. Jadi inilah yang disebutkan sebagai asas yang perlu kita ketahui, dan asas yang tidak boleh tidak, kita mesti melakukannya dengan sebaik mungkin untuk kita mendapat pemahaman agama yang baik, dan termasuk dalam kategori kita mendapat rahmah daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya nak ucapkan ribuan terima kasih kepada sahabat saya Al-Fadhil Al-Ustaz Hafiz Za'farani, yang tidak pernah bosan untuk bekerja sama dan memberi peluang kepada saya untuk mengepalai majlis ilmu pada hari ini dan sebelum-sebelumnya. Dan insya-Allah kita akan gunakan sebaik mungkin, dan kita akan gunakan beberapa penjelasan yang sebaiknya untuk kita faham tentang kitab Sittin Masalah, iaitu matan Sittin Masalah. Dan kitab Sittin Masalah ni dia lebih kurang macam kitab Safinatun Najah. Cuma kitab Safinatun Najah dia habis kat bab puasa, bab haji tak ada. Tapi kitab Sittin Masalah ni dia ada bab haji tapi ringkas. Dan dia ada syarah-syarahnya tuan-tuan. Dan syarah kitab Sittin Masalah ni dia yang terkenal syarah Al-Imam saya lupa Imam Syamsuddin Ar-Ramli, Imam Ramli yang syarahkan. Saya lupa Syamsuddin ke Syahabuddin, bapa ke anak, lupa lah, siapa ingat. Imam Ramli lah, saya lupa bapa ke anak, minta maaf, tak sempat nak apa, nanti saya cemak balik. Itu syarah yang biasa saya pakai, yang biasa terkenal, dan ada hasyiahnya, ya? Iaitu hasyiah terkenal, iaitu hasyiah Al-Allamah Ahmad Al-Imam Ahmad Al-Nihi Al-Shaybaini Al-Shibaini An-Nu'mani, dia terkenal, ya. Ini hasyiah kepada syarah kepada Al-Imam Ramli rahimahullah ta'ala. Jadi tebal lah jadinya. PDF ada tak? Ada. Yang dinamakan sebagai hasyiah Al-Allamah Al-Mihi Al-Shibaini. Boleh cari. Tetapi dalam cetakan moden tak ada, tapi yang ada cetakan lama lah, cetakan yang memang tulisan kitab-kitab pondok lama yang tak ada perenggan. Yang tak ada perenggan dan tak ada koma, yang ada titik saja. Kalau kitab lama ni kena tahulah dia punya khabar mubtada di mana, kena tahu fa'il maf'ul, kita tahu musnad dan musnad ilaihnya. Insya-Allah lah, kalau tak ada titik pun bila kita tahu nak berhenti dekat mana, dia stop dekat mana. Ya, Syahabuddin bapa. Terima kasih Ustaz Hafiz. Bapa kepada Imam Ramli, Al-Imam Syahabuddin, ya, Ar-Ramli, bapa kepada Imam Syamsuddin Ar-Ramli. Kalau Syamsuddin Ar-Ramli ni dia pengarang kitab Nihayatul Muhtaj. Dia termasuk salah seorang daripada Syaikhan. Syaikhan iaitu pemegang fatwa-fatwa muktamad di dalam mazhab Syafi'i. Dia ada hierarki ni tuan-tuan dalam mazhab Syafi'i ni, yang mana ada ceramah yang telah saya sampaikan dekat Masjid UKM juga. Ustaz Hafiz juga antara orang kuat yang menganjurkan majlis ilmu itu. Dia ada hierarki yang memuktamadkan pandangan-pandangan dalam mazhab Syafi'i. Sebelum Imam Nawawi ada perbezaan periwayatan qaul Imam Syafi'i dah khilaf. Dalam qaul jadid itu pun ada beberapa riwayat
selepas kewafatan Imam Syafi'i diwarisi oleh anak murid Imam Syafi'i. Selepas zaman anak murid Imam Syafi'i, tersebarnya mazhab Syafi'i dekat Iraq dan Khurasan. Jadi dekat Iraq Khurasan tu melahirkan banyak pandangan-pandangan furuk yang dikeluarkan oleh ashab ulama-ulama mazhab Syafi'i kurun keempat dan kurun kelima. So sampai kurun keenam mazhab Syafi'i tidak ada qaul mu'tamad. Ada macam-macam riwayat. Satu masalah ada dua riwayat. Contoh, sentuh perempuan. Qaul qadim mengatakan sentuh isteri tanpa syahwat tak batal. Qaul jadid, sentuh isteri tanpa syahwat bersyahwat batal. Batal secara mutlak. Qaul jadid tu pun ada dua qaul. Mengatakan bahawa sentuh perempuan secara mutlak sama ada mahram bukan mahram batal. Dan ada satu lagi qaul jadid juga mengatakan sentuh perempuan yang bukan mahram saja yang batal. Kalau sentuh wanita yang tidak mahram, yang tidak mahram batal. Yang sentuh perempuan yang ada mahram dengan kita tak batal. So ada kontradik. Ya. Jadi khilaf antara Khurasan dengan Iraq dalam penentukan mana yang lebih rajih, mana yang lebih kuat. Dan sampai dekat ulama Khurasan dengan Iraq pula pun ada wajah-wajahnya, ada wujuh, ada pandangan-pandangan yang berbeza. Jadi banyak pandangan dalam satu isu dalam mazhab Syafi'i. Maka datang Imam Nawawi, datang Imam Rafi'i, mereka mentarjihkan, dia mentarjihkan. Imam Nawawi pun menapis balik mana pandangan yang lebih kuat berdasarkan dalil dan berdasarkan sejarah. Mana yang dapat detect, mana yang datang dulu, mana yang datang kemudian. Adalah kaedah-kaedah yang digunakan oleh Imam Nawawi rahimahullah ta'ala. Jadi tak berhenti sampai situ saja. Selepas kewafatan Imam Rafi'i dan Imam Nawawi, perkembangan mazhab Syafi'i terus berlalu, terus berjalan. Banyak furuk-furuk hukum hakam yang tak pernah difatwakan pada zaman Imam Rafi'i dan Nawawi dikeluarkan selepas itu. Termasuklah pada zaman Imam Ramli dengan Imam Ibn Hajar. Ya, dan itu pun khilaf. Itu pun khilaf. Dan antara zaman Imam Ramli, Imam Ibn Hajar dan sezaman mereka Al-Imam Al-Khatib Asy-Syarbini, Imam Zakaria Al-Ansari, Az-Ziyadi dan ramai lagi pun ada khilaf. Tetapi selepas hierarki Rafi'i dengan Nawawi yang memegang kuasa ataupun yang dimuktamadkan oleh ulama Syafi'iyah, yang muktamad adalah salah seorang Imam Ramli. Kalau khilaf berlaku mutaakhirin dalam beberapa isu, contohnya ya, maka iktimad kepada fatwa Imam Ibn Hajar dan Imam Ramli. Bila sebut Imam Ramli, anak dia Syamsuddin Ar-Ramli, pengarang kitab Nihayatul Muhtaj. Tapi yang syarah kepada masalah sitin yang terkenal iaitu yang dikarang oleh bapanya Ar-Ramli Al-Walid. Kalau istilah dalam kitab Nihayatul Muhtaj, kama afta bihil walid. Al-Walid tu maksudnya adalah bapa dia. Dalam kitab Nihayatul Muhtaj, dalam kitab Tuhfatul Muhtaj, dalam kitab Mughnil Muhtaj, dalam kitab, beberapa kitab sezaman dengan Imam Ramli Ibn Hajar, dia kata kama bi afta bihi Ar-Ramli. Kalau Imam Ibn Hajar kata Ar-Ramli itu bukan Ramli rival dia, tidak, tapi Ramli itu bapa dia yang mensyarahkan kitab sitin masalah. Ya, baik. Jadi insya-Allah kita lihat dari segi sudut siapakah penulis ini. Dia sebelum Imam Ar-Ramli lagi, dia lebih tua, lebih otai. Ya, nama sebenar pengarang matan sitin masalah ialah Al-Imam Al-Allamah As-Sufi Abu Abbas Ahmad bin Muhammad bin Sulaiman Asy-Syafi'i Al-Misri. Ya, dia lebih kurang ulama pada kurun ke-8 ataupun pada penghujung kurun yang ke-7 Hijriyah. Kurun ke-8 ya, kurun ke-8 lebih kurang macam tu. Ya, tak disebutkan tarikh sebenar bila beliau lahir dan beliau di wafat, yang mana saya cari kat internet pun tak jumpa juga. Baik, dia lebih sebelum daripada zaman Imam Ramli, Imam Ibn Hajar, Imam Zakaria Al-Ansari. Dia mengarang kitab ini, iaitu beliau masyhur dalam kalangan penuntut ilmu dan ahli ilmu, dan mendapat gelaran Al-Imam Az-Zahid.
Zahid ni memang dia ulama suluk ya. Dia terkenal bukan saja ulama dari segi sudut akidah, bukan saja ulama fiqh, tetapi dia ulama suluk, ulama tasawuf dan ulama tarikat yang melalui perjalanan untuk berhubung dengan Allah Subhanahu wa taala dan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ulama yang sangat zuhud. Zuhud dari segi sudut pandangan Islam, bukan zuhud yang kita salah faham. Seperti mana zuhud yang pernah disalah faham oleh 3 orang sahabat Nabi SAW. Mereka nak zuhud tetapi tak nak tidur malam, nak beribadat saja. Dan ada sahabat dia kata zuhud tu siang tak nak berbuka langsung, tiap-tiap hari berpuasa. Dan ada yang faham zuhud itu tak nak berkahwin. Jadi Nabi tegur lah. Nabi kata, aku yang paling bertakwa dalam kalangan kamu. Siapa lebih bertakwa daripada Nabi SAW? Siapa berani klaim saya lebih banyak ibadah, lebih bertakwa? Siapa berani nak klaim? Nabi lah insan yang paling bertakwa sekali. Setakwa-takwa Nabi, ada juga masa Nabi untuk tidur waktu malam. Dan ada sebagian masa Nabi bangun. Setakwa-takwa Nabi, ada juga hari yang Nabi berbuka. Setakwa-takwa Nabi, Nabi pun berkahwin dan ada anak. Jadi itulah yang dimaksudkan. Tapi zahid sini zuhud. Zuhud dari segi sudut ibadahnya. Zuhud makna yang lebih tepat, yang lebih kita kata ringkas, iaitu tidak meletakkan dunia di dalam hatinya. Tidak meletakkan dunia di dalam hatinya. Dan apa yang ada di tangan dirinya, apa yang ada pada manusia, tidak dipegang dan tidak dipercayai. Dia lebih percaya apa yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Zuhud ni, kalau dia kaya sekalipun dia tetap boleh zuhud. Ya, bagaimana zuhudnya para sahabat. Abdurrahman bin Auf, dia balik daripada berniaga dekat Syam, keuntungan dengan 100 ekor unta dia sedekahkan semua sekali, tuan-tuan. Kalau kita makin kaya makin kedekut nak sedekah. Tapi Abdurrahman bin Auf dia sedekah macam tu ya. Semua dia sedekahkan. Modal dengan untung sekali dia sedekahkan, tutup mata. Nak tunjukkan dekat dunia ni ya, hatinya tak ada dunia. Dunia dia sebagai laluan saja. Sebagai satu batu loncatan untuk dapatkan akhirat. Harta yang dia ada tu sebagai satu cara untuk dia mendapat kenikmatan dekat akhirat kelak. Itu ya. Zahid ni zuhud, dia kena ada perbahasan yang khusus, perbahasan yang panjang ya. Dari segi sudut definisinya, definisi dari penghayatan ulama-ulama salaf dan ulama-ulama tasawuf. Baik, kerana kepribadian dan akhlak beliau yang sangat zuhud dengan dunia, sangat zuhud ya. Beliau merupakan di antara ulama besar yang bermazhab Syafi'i yang berasal daripada kota Kahirah, Mesir. Dia orang Mesir lah, Al-Qahirah ya. Tempat berdirinya Masjid Al-Azhar, antara pusat institusi universiti yang tertua. Yang dapat ditek universiti tertua, Universiti Al-Qarawiyyin, yang jatuh selepas tu barulah Al-Azhar. Bukan Al-Azhar yang tertua, Al-Qarawiyyin yang antara institusi secara rasmi belajar secara silibus khusus ya. Dekat Maghribi, dekat kota Fes. Al-Imam Az-Zahid menjadi rujukan penuntut ilmu, bahkan para ulama di zaman beliau di dalam pelbagai ilmu, terutama fiqh dan ilmu tasawuf. Dia ilmu fiqh dan ilmu tasawuf. Al-Imam Az-Zahid juga terkenal di dalam kalangan masyarakat Mesir ketika itu dengan sifat pemurah. Pemurah, beliau suka mendermakan hartanya untuk didirikan masjid dan membaik pulih keadaan masjid yang berada di sekitar Mesir. Itu zuhudnya lah. Tak kedekut, harta yang ada itu digunakan dengan sebaik mungkin untuk infak. Ahlan Ustaz Bat Nazir Masjid Al-Hasanah, Masya Allah. Beliau juga menyumbangkan harta kepada masjid-masjid untuk kelangsungan majlis-majlis ilmu dan untuk membantu masyarakat yang memerlukan. Subhanallah ya, walaupun dia ulama tetapi dia menggalakkan majlis-majlis ilmu untuk dianjurkan dengan ulama-ulama lain. Itu zuhud dan tawaduknya beliau ya. Walaupun dia ulama, dia tak datang belajar dengan aku saja, tak ada. Belajar dengan ulama-ulama lain, dia sponsor lagi. Sebagian asatizah tu dia dengki dengan asatizah lain. Tak yalah belajar dengan asatizah tu, dia bukan betul sangat pun ya. Kan? Jadi sebagian kecil, bukan ustaz kecil ya, adalah beberapa kan. Baik, antara karya Al-Imam Az-Zahid rahimahullahu taala iaitu Risalah An-Nur.
Risalah An-Nur. Kedua, Hidayatul Muta'allim wa Umdatul Muallimin. Muta'allim dan Umdatul Muallim. Ya, kitab akhlak. Ketiga, Tuhfatul Mubtadi wa Lum'atul Muntahi. Keempat, Manzumah Sittin Masalah, kitab yang kita belajar sekarang ini. Kelima, Mukhtasar Ahkam Ma'mum wal Imam, fiqh salat berjemaah. Dan keenam, Tuhfatus Salik fi Adabis Siwak, ya, tentang siwak khusus. Ya, Al-Imam Az-Zahid rahimahullahu taala rahmatan wa telah kembali ke rahmatullah pada tahun 819 Hijrah Nabawiyah. Maksudnya dia ulama yang lahir pada kurun ke-8 dan meninggal dan wafat pada kurun ke-9, lebih kurang zaman-zaman imam-imam mutaakhirin Syafi'iyah. Jadi sebelum itu lagi. Ya. Baik tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita masuk pada pengajian kitab, ya, yang mana kalau kita lihat dalam hal ini, kita buka surat yang ke-6. Baik. Qala al-allamah al-imam Ahmad Az-Zahid Abul Abbas rahimahullahu ta'ala. Ya, qala al-allamah. Ya, al-allamah. Dia al-allamah iaitu allamah, iaitu tanda sebagai sifat mubalaghah. Ya, alim itu maksudnya alim. Allamah, ya, ditasydidkan lam itu sebagai tanda mubalaghah. Dan ta tu pun marbutah lil mubalaghah, maksud mubalaghah kalau kita belajar bahasa Arab, bukan tanda taknis, ya. Al-allamah, ya, az-zahid, as-sufi, al-faqih, al-usuli. Nampak? Dia penggunaan dia bukan perkataan as-sama'i, bukan biasa semua kita nak kata letak ta tu. Dia serta-serta penggunaan yang biasa digunakan oleh para ulama, al-allamah, ya. Tapi al-imam tak ada pula al-imamah, kan? Jadi tak semua boleh kita letak. Bila kita kata dia lebih kepada sama'i, penggunaan yang biasa diwarisi, bukan qiyasi. Qiyasi ni semua perkataan. Kalau as-sufi, al-usufiyah, tak juga, tak boleh kita kata al-faqih sebab kita nak letak tak mubalaghah tu al-faqihah, tak boleh juga. Dia ada kaedah-kaedah tertentu kalau kita nak letak tak mubalaghah ni. Dia bukan semua, ya. Baik, al-Imam Ahmad Az-Zahid, namanya Ahmad bin Muhammad bin Sulaiman. Az-Zahid gelarannya, ya. Abul Abbas kunyah dia. Anak dia mungkin anaknya nama Al-Abbas rahimahullahu taala. Baik, disebut di sini bahawa bismillahirrahmanirrahim. Dia mulakan perkataan dengan bacaan bismillahirrahmanirrahim. Iaitu mana-mana ulama dia akan mulakan dengan perkataan bismillahirrahmanirrahim. Ia berdasarkan hadis Nabi SAW yang diriwayatkan daripada Imam Abu Daud dan beberapa kitab Sunan Sittah yang lain, yang mengatakan bahawa kullu amalin dhibalin la yubda'u bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa al-abtar. Ya, riwayat Abu Daud dan beberapa yang lain yang disebutkan bahawa mana-mana amalan dhibalin, dhibalin ni maksudnya zi syarafin, ya, zi himmatin, iaitu perkara yang diambil berat oleh syarak itu sendiri. Maksudnya perkara dhibalin, zi syarafin, benda yang bagus, benda yang diambil berat, benda yang diiktiraf oleh syarak. Maksudnya apa? Dhibalin ni setiap perkara yang berkaitan dengan ahkam taklifiyah, iaitu wajib, sunat, makruh, harus, ya, wajib, sunat, haram, makruh, harus, 5 ni, ya. Jadi yang dimaksudkan dhibalin ini 3 saja, iaitu wajib, sunat dan harus. Selagi mana yang dimaksudkan dhibalin berkaitan dengan ahkam taklifiyah, yang 3 perkara ni, wajib, sunat dan begitu juga harus, maka disunatkan membaca bismillahirrahmanirrahim. Kecuali makruh dengan haram, ini tidak termasuk dalam dhibalin fi syara' ataupun dhibalin syara'an, maka disunatkan, ya. Baik, apabila dibacakan tentang
Setiap perkara yang tidak dimulakan dengan bacaan bismillah fahuwal abtar. Ataupun dalam riwayat lain al-aqta, terputus. Maksud terputus di sini apa? Maksudnya naqisul barakah. Ya, naqisul barakah. Jadi kalau kita makan tak baca bismillah, berkurangan, tak berkat. Kan ada hadis dalam kitab Syama'il Muhammadiyah, ketika mana makanan tu sedikit, Nabi dan para sahabat makan. Kami rasa mencukupi sebab semua baca bismillah. Tiba-tiba ada orang lain datang, dia masuk terus tak baca bismillah. Tiba-tiba rasa macam makanan tu tak cukup. Nampak? Ya. Mula-mula sebab apa? Makanannya sedikit, tapi bila masing-masing makan tu, dia rasa barakah tu ada, mencukupi. Ini disebutkan dalam kitab hadis Syama'il Muhammadiyah. Tiba-tiba ada seorang lagi menyelit, datang lambat, dia tak baca bismillah. Rasa tak cukup pula makanan tu. Ya, Nabi kata sebab dia datang, dia tak baca bismillah. Kurang barakah ni tuan-tuan. Ya. Jadi apa semualah. Naik kenderaan, kalau kita tak baca bismillah, dia kurang barakah. Kurang barakah ni ada pelbagai tafsiran di sisi para ulama. Ya. Maksudnya barakah ni boleh dikata qillatul thawab, kurang pahala dia juga. Qillatul barakah juga boleh dikatakan kurang bantuan daripada Allah Subhanahu wa taala. Nampak ni kalau kita kata kan, macam zaman saya kecil-kecil dulu naik basikal jatuh. Ni ustaz saya kata, ni mesti naik basikal tak baca bismillah ni. Naik basikal tak baca bismillah. Ya, qillatul qillatul muawanah atau qillatul aun, sedikitnya bantuan daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita nak mendapat penjagaan, kita nak mendapat benda itu diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, berkat tu lebih dengan baca bismillahirrahmanirrahim. Baik. Apa kaitannya? Ada dalam kitab Hasyiah Bujairimi, ada dikaitkan, dibahaskan oleh Syekh Al-Bujairimi. Dia kata mana-mana amalan yang diambil berat oleh syarak, sama ada wajib, sunat dan harus disunatkan baca bismillah, maka keberkatan akan kurang. Apa kaitan pula kalau kita start membaca Al-Quran tanpa membaca bismillah? Tanpa membaca bismillah. Contoh permulaan surah tanpa membaca bismillah, adakah ia dikira kurang barakah? Apakah dikaitkan? Adakah termasuk dalam hadis ni fahuwal abtar? Ini ibarah yang sangat cantik yang diterangkan oleh ulama-ulama Syafi'iyah. Ya, baca Al-Quran tapi tak baca bismillah. Ya, adakah boleh tak dikaitkan dengan hadis fahuwal abtar? Ya. Jadi kurang barakah. Takkan baca Al-Quran sendiri kurang barakah. Al-Quran itu sendiri barakah. Tapi macam mana kita nak kaitkan baca Al-Quran tak baca bismillah tetapi kurang barakahnya? Di sini Syekh Al-Bujairimi dalam Hasyiah Al-Bujairimi Al-Iqna', dia menjawab, dia kata maksud kekurangan barakah dengan tidak membaca bismillah di sisi Al-Quran iaitu bantuan Allah untuk menjaga dirinya daripada dihasut ataupun dipermainkan oleh syaitan. Maksudnya kalau dia baca bismillah, perlindungan Allah tu lebih kuat, perlindungan Allah tu lebih tinggi daripada gangguan syaitan. Ya, berapa ramai yang baca Al-Quran tetapi dia khayal baca Al-Quran sebab dia baca sekat lidah dia memang dia Al-Hafiz. Ya, macam kita baca Fatihah kan, laju bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah, tapi pikiran kita melayang, tak khusyuk, kita tak boleh fokus. Itu biasa. Ini ujian orang hafiz ni tuan-tuan. Orang hafiz ni dia kalau baca Al-Quran tu sekali tengok tak ada baris, dia tahu dah sebab dia dah masyi semua ayat tu dah. Tapi ujian orang Al-Hafiz ni bila baca Al-Quran, kalau syaitan duk ganggu minda dia, dia boleh hilang fokus. Hanya sekadar bacaan sahaja. Nampak? Ya. Dan persoalan timbul juga, Ustaz, kalau tak baca bismillah, kan disunatkan kalau pertengahan surah kita tak disunatkan baca bismillah, kita disunatkan baca a'udzubillah, betul tak? Disunatkan pada awal ayat saja kecuali surah Al-Bara'ah. Ya. Jadi macam mana pula tu? Di sini ulama ada perbahaskan. Mana-mana amalan yang dimulakan dengan zikrullah tidak disunatkan membaca bismillah. Contoh, kita nak pergi musafir. Sabit dalam hadis Nabi SAW,
Nabi naik kenderaan, Nabi buat apa? Nabi baca Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lepas tu Nabi sambung doa, Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Ya. Jadi mana-mana amalan yang dimulakan dengan ismullah, dengan zikrullah, maka tidak disunatkan membaca bismillah. Tapi maksud tak disunatkan di sini apa? Adakah makruh? Tapi tak nak, saya nak naik, saya nak baca bismillah juga. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Pertama, kenapa tidak disunatkan? Sebab ismullah, nama Allah sudah disebut sebagai gantian kepada bismillah. Menyebut permulaan amalan doa itu dengan ismullah itu sudah membawa keberkatan. Dalam erti kata tidak terputusnya keberkatan pada amalan itu. Ya. Tetapi nak baca bismillah, kalau erti kata kalau amalan itu sudah dimulakan dengan zikrullah, subhanallah ke walhamdulillah ke Allahu Akbar, Allahu Akbar dan sebagainya. Ya. Jadi macam azan. Azan adakah kita disunatkan baca bismillah? Tidak disunatkan. Disunatkan Allahu Akbar, terus Allahu Akbar, sebab dia dah start dengan nama Allah, memuji Allah, mengangkat Allah, mentazimkan Allah Subhanahu wa taala. Nampak? Tapi hukum baca bismillah, apakah hukumnya? Makruh ke? Jadi sunat. Tak semesti lawan sunat itu makruh. Ada je hukumnya harus. Hukumnya harus. Kalau kita nak baca bismillah juga. Ya. Ada sebagian ulama mengatakan khilaful aula. Afdaliyahnya tidak baca bismillah. Ya. Sebagai contoh, kalau kita tengok dalam mazhab Syafi'i yang kita belajar macam mana tuan-tuan? Kita belajar mazhab Syafi'i, bila solat 4 rakaat, kita disunatkan baca surah pada rakaat ke berapa? Pada rakaat pertama dan rakaat kedua, betul tak? Lepas Fatihah baca surah 2 rakaat saja. Tapi apakah hukum pada rakaat ketiga, rakaat keempat? Adakah kita disunatkan baca surah juga? Ya. Makruh? Tak makruh. Tapi sunat hanya 1 dan 2. Tapi rakaat ketiga, rakaat keempat saya nak baca surah juga lepas Fatihah. Ini ada perbahasan panjang tuan-tuan ya. Menariknya, kalau ikut qaul jadid Imam Syafi'i, umat Islam, orang yang salat juga disunatkan baca surah pada rakaat ketiga dan rakaat keempat. Itu qaul jadid. Qaul qadim pada rakaat pertama dan rakaat kedua saja. Qaul jadid Imam Syafi'i ketika berada di Mesir, dia fatwakan rakaat ketiga, rakaat keempat pun disunatkan baca surah selepas Al-Fatihah. Tapi saya belajar lain, Ustaz. Saya belajar, ustaz-ustaz ajar kata mazhab Syafi'i rakaat pertama dan rakaat kedua saja. Yang diguna pakai, yang kita pakai sekarang ni adalah qaul qadim yang ditarjihkan oleh Imam Nawawi dan Ashabul Wujuh selepas Imam Nawawi sebab kekuatan dalilnya. Jadi yang kita pakai ini adalah pandangan yang dirombak balik oleh Imam Nawawi, iaitu mengatakan qaul qadim lebih kuat, lebih tepat dalilnya berbanding dengan qaul jadid. Jadi sekarang ni kita pakai pentarjihan Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala dan Ashabul Wujuh sebelum Imam Nawawi. Ya. Tapi Imam Syafi'i kata sunat ketiga dan keempat tak ada dalil ke? Ada. Dalil ada. Dalam Sahih Muslim. Buka Sahih Muslim. Dalam Sahih Muslim sabit hadis sahih Nabi baca surah selepas surah Al-Fatihah pada rakaat ketiga dan rakaat keempat. Ya. Baik, macam mana Imam Nawawi mentarjihkan, itu cerita panjang, nanti tak habis kitab nanti sekarang. Ya, itu cerita panjang. Saya boleh ceritakan waktu sisi yang lain. Apakah metod Imam Nawawi digunakan? Digunakan hadis, kedudukan hadis, dia bandingkan Bukhari, Muslim, dan begitu juga bagaimana amalan-amalan sahabat, maka dapat pentarjihan yang bahawa qaul qadim lebih kuat. Walau bagaimanapun ulama-ulama mengatakan kalau disunatkan pada rakaat pertama dan rakaat kedua, ketiga keempat tak disunatkan. Adakah baca surah pada rakaat ketiga keempat itu makruh? Tidak. Ya, di sini ulama mazhab Syafi'i khilaf. Ada yang kata karahah khafifah, makruh ringan. Ya. Itu pun tidak dipersetujui oleh sebagian yang kata sabit dalam hadis. Tak boleh kata makruh sebab Nabi sendiri buat, ada dalam hadis. Itu qaul jadi Imam Syafi'i. Ya. Jadi pendapat yang paling kuat, yang lebih dipilih oleh ulama-ulama
Mutaakhirin mengatakan bahawa khilaful aula, tak makruh dan tak sunat, ya, lebih elok, lebih afdal meninggalkannya. Dan ada sebahagian mazhab Syafi'i, ulama mutaakhirin kata harus, tak afdal, tak makruh, buat boleh pilih mana-mana. Tapi lebih sunat yang pertama, yang kedua sahaja. Ini yang dimaksudkan, ya. Jadi baca bismillah, baca a'udzubillah. Contoh, kita dah berhenti di pertengahan surah Al-Baqarah. Di pertengahan surah Al-Baqarah tu kita nak start, tak disunatkan. Pendapat yang muktamad, tak disunatkan start dengan bismillah. Kita start dengan a'udzubillah minasyaitonirrajim. Habis tak baca bismillah, ustaz, Imam Bujarini kata nanti kena kacau dengan syaitan. Kita baca a'udzubillah tu pun dikira sudah memadai keberkatan, iaitu mendatangkan keberkatan, menggantikan bacaan bismillahirrahmanirrahim, ya. Baik, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baik, itu bismillahirrahmanirrahim. Baik, hadza bayanu ma la budda minhu min al-furudil wajibah ala madhhabil Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Inilah ia suatu penjelasan bagi perkara yang tidak dapat tidak daripadanya. Tidak dapat tidak ni benda yang mesti. La budda minhu, ya, yang mesti diketahui kalau kita nak terjemahkan, ya. Bayan la budda minhu, iaitu benda yang nak tak nak kita kena tahu juga, ya. Ma la yustaghna minhu, dalam bahasa Arabnya benda yang tidak boleh dielakkan, benda yang diperlukan. Nak tak nak memang kita perlukan, itu maksudnya la budda minhu, ya, daripada perkara-perkara fardu yang wajib di atas mazhab al-Imam Asy-Syafi'i. Baik, furud ini al-furud al-wajibah. Furud kalau ikut jumhur ulama Syafi'i, Maliki dengan Hambali, iaitu furud, fardun dan wajibun adalah sinonim, mutaradif. Fardun adalah sinonim kepada wajibun, dan wajibun adalah sinonim kepada fardun. Sama sahaja, ya, kecuali dalam urusan haji. Haji dia berbeza, ya. Kalau haji dibezakan fardu dengan wajib. So fardu haji ini adalah rukun-rukun haji, yang mana bila sebut rukun-rukun haji ini, iaitu la yujbaru bidam, iaitu sesuatu amalan kalau ditinggalkan tidak boleh digantikan dengan dam. Contoh, kita balik Malaysia buat haji, tak buat tawaf, tak boleh. Tak buat sa'i, tak boleh. Ya, tahallul, tak boleh. Itu fardu ataupun rukun haji. Saya malas lah nak buat tawaf, ya, tawaf ifadah tak nak buat. Habis nak buat apa? Ganti dengan bayar dam. Tak ada, minta maaf, tak adanya, ya. Arafah dan sebagainya, itu yang pertama. Al-Hajju Arafah, Nabi SAW sebut. Tetapi wajib haji dia bukan rukun, dia boleh disempurnakan. Kalau kita tak buat wajib haji, contoh bermalam di Muzdalifah, ya, ya. Jadi bermalam di Muzdalifah dan beberapa hal lain yang lagi, insya-Allah nanti Ustaz Said Kadi akan bincangkan pada penghujung. Saya tak nak masuk campur bab haji tu nanti hujung-hujung, nanti petang nanti. Kalau kita tak buat wajib haji masih boleh sah lagi. Kalau tak buat tak apa, tapi kena bayar dam. Sama ada kalau kita langgar dengan sengaja atau tidak. Bezanya kalau kita langgar dengan sengaja tanpa keuzuran, maka dia dikira berdosa dan wajib bayar dam. Contoh, kalau kita tidak berihram di miqatnya. Kita tidak berihram di miqatnya. Contoh, kes isu yang popular sekarang, orang pergi umrah DIY. Buat pertama kali. Dah lah tak pernah berumrah sekali saja. Dia naik kapal terbang, dia bawa isteri dia, bawa sebagai backpacker. Ya. Tetapi dia tidak berihram ketika atas kapal terbang, ketika melalui Qarnul Manazil. Ya. Lepas turun kat Jeddah pergi ke Mekah, lepas tu dia pakaikan ihram, dia pergi Tan'im, lepas tu bawa dia balik berumrah. Ni sia-sia, berdosa dan kena bayar dam. Bukan saja apa, tak apa bayar dam, you berdosa, you kena taubat nasuha. Ya. Kalau wajib, kalau dia mampu, dia wajib patah balik. Kalau saya macam mana, ustaz bayar dam ke? Tak, saya kata you kena pergi balik Qarnul Manazil, sewalah taksi, sewalah apa, kena patah balik. Bukan, tak apalah kita settle bayar dam, taubat. Bagi saya tak. You pergi ke Manazil balik. Kat situ you nak ihram, pakai ihram, pergi. Kata, betul. Ini bahaya DIY ni tuan-tuan. Ya, banget. Sangat-sangat bahaya. At least kalau nak DIY ni, sekali ikut travel agency lah.
travel agency, ustaz-ustaz yang berkaliber, ustaz-ustaz yang betul-betul lah, ya. Mutawif ni ada juga ke laut, yang masuk air ni ramai. Mau cakap lah, saya sebelum masuk pejabat mufti ni memang saya mutawif. Yang ke laut, yang ke tasik, yang ke laut mati ramai. Jadi siapa pengusaha travel agency jangan ambil yang muka handsome sajalah. Muka handsome tak cukup. Kalau nak muka handsome, baik ambil BTS jadi mutawif, lagi bagus. Ya, ajak dia masuk Islam, ya. Ayah saya jadi mutawif boleh, okey. Lagi bagus, ya. Ke laut, tak tahu ke laut. Ini benda simple pun tak tahu. Dia suruh jemaah solat dalam hotel. Bukan pergi kat Masjidil Haram. Tak apa, solat kat sebuah hotel, sama pahala. Tak tahu nak cakap apa dah. Nasib baik maki tu haram. Kalau maki tu halal, lama saya maki dah. Ya, benda urusan hukum hakam kan, janganlah buat benda-benda pelik, ya. Mutawif kenalah belajar. Mutawif datanglah, talaki siti masalah ni paling kurang pun, ya. Boleh betul, ya. Baik, itu yang dimaksudkan sebagai antara fardu dengan wajib. Tapi selain daripada ibadah yang lain, fardu dan wajib hukumnya sama, kecuali menurut mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi fardu lain, wajib lain. Antaranya fardu ni adalah dalil qat'i, wajib adalah dalil dhanni. Dan ada beberapa pecahan, itu kita buka dalam perbahasan mazhab Hanafi. Baik, seterusnya qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menuntut ilmu itu adalah satu perkara yang difardukan ke atas setiap muslim dan muslimah. Tak silap saya hadis riwayat Ibnu Majah kalau tak silap saya. Ya, ulama berselisih pendapat, ada kata hasan dan ada kata dhaif. Kalau dhaif sekalipun tidak menjadi masalah, yang maknanya sangat-sangat sahih. Yang dimaksudkan ilmu yang fardu dituntut adalah ilmu fardu ain. Ilmu fardu ain. Selain daripada ilmu fardu ain ni lah, ni sitin masalah, ya. Kitab seperti mana Safinatun Najah, itulah fardu ain. Selain daripada ilmu fardu ain ni tak wajib, ya. Macam contoh belajar Sahih Muslim dekat Masjid Al-Hasanah, belajar kitab ilmu kalam. Ilmu kalam tu ilmu fardu ain, ilmu fardu kifayah. Bagus belajar untuk memperkuatkan akidah. Nak lawan golongan etis, nak lawan golongan-golongan Jabariyah, nak golongan Hasyawiyah, Mujassimah, bagus belajar ilmu kalam. Dia ilmu bagus untuk menguatkan minda kita, berpemikiran cara betul, berakidah dengan fikir yang betul. Ilmu kalam Asy'ariyah Maturidiyah. Nampak? Ya. Tapi itu ilmu fardu ain, itu fardu kifayah. Ya, contoh belajar hadis ahkam, ilmu fardu kifayah bukan fardu ain. Sini yang kadang-kadang asatizah dan sebahagian penuntut ilmu disalah faham. Ya. Pernah sekali jadi isu, ada jemaah kata, "Ustaz, kenapa majlis ilmu nak kena berhenti azan?" Saya kata, apa masalahnya? Azan kan sunnah, benda yang disunatkan, sunat kifayah. Baguslah kita berhenti kejap. "Ustaz, menuntut ilmu tu wajib, azan tu sunat. Mana yang kita nak dahulukan?" Betul tak? Saya kata, Tuan Haji salah faham ni Tuan Haji. Ya, kuliah kat masjid sunat juga, azan pun sunat, dua-dua sunat. So buat dua-dua lah. Tak, bagi saya kuliah dekat masjid ni wajib, kena utamakan yang wajib. Tak ada Tuan Haji yang wajib fardu ain. Ya, kalau Tuan Haji tak reti solat, wajib belajar solat. Kalau Tuan Haji tak tahu ilmu akidah, tak kenal Allah, wajib belajar akidah. Belajar sifat 13, campur sifat maknawiyah jadi 20. Itu yang kena belajar. Ya, tapi belajar Sahih Muslim, belajar kitab Mu'inatul Musalli, kitab Minhajul Abidin, Minhajul Qasidin, itu semua ilmu bukan fardu ain. Tambahan ilmu yang terpuji. Lagi banyak belajar, lagi bagus. Jadi bagi saya, hakikatnya kuliah masjid sunat, azan pun sunat. So raikanlah dua-dua sekali. So tak ada isu lah kita kata kita utamakan benda yang sunat daripada yang wajib. Tidak. Ya, jadi inilah yang dimaksudkan faridatun ala kulli muslim, ilmu fardu ain. Baik, qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, kafaka min ilmi ad-din an ta'rifa ma la yas'uka jahlu. Ya, dan kata Sayyiduna Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, cukuplah bagi kamu daripada ilmu agama bahawa kamu mengetahui akan perkara yang tidak boleh kamu jahil akan dia. Maksudnya
cukuplah kamu, maksudnya bukanlah kata cukup tak payah belajar lagi dah, maksudnya yang wajib, yang mesti kamu penuhi, yang wajib kafaka, maksudnya yang wajib untuk kamu, yajibu alaika an tatluba ilmal faraid, ilmul furud, bukan ilmu faridah, itu ilmu furud ainiyah, ilmu yang berkaitan dengan ilmu fardu ain. Itu yang dimaksudkan. Maksudnya bukanlah cukup kamu daripada ilmu agama, maksudnya okey dah belajar fardu ain, tak payah belajar lagi ilmu kalam, tak payah belajar lagi ilmu fiqh. Itu pilihan, ya. Yang mana kafaka, kamu tak ada pilihan, mesti belajar. You sibuk macam mana sekalipun, you kena belajar. Tak ada masa cari masa, tak ada siapa cari ustaz, tak ada ustaz juga, belajar kat YouTube paling cikai lah tu. Carilah ustaz-ustaz, Ustaz Hafiz mengajar kan, okey lah. Jangan mengajar ustaz-ustaz yang tak tahu background dia macam mana kan, tak ada trust pengajian dia, kita tak tahu. Dia kena belajar, maksudnya cukuplah, bukan stop kat situ saja. Kalau ada masa lebih, sudah menguasai ilmu fardu ain, maka carilah yang lain. Bahawa kamu mengetahui akan perkara yang tidak boleh kamu jahil akan dia, itu fardu ain, tak boleh kamu jahil, tidak boleh kamu jahil. Dan kita nak bincang juga kan macam ilmu akidah, sifat Allah yang wajib kita ketahui, sifat 20 wajib kita ketahui. Habis ustaz kat luar ni bila dia tanya apakah sifat 20, tak hafal, dia kafir lah ustaz. Bahaya juga lah kan ustaz. Sifat 20 tu kan wajib diketahui, tapi bila kita ambil interview, cuba tanya apakah sifat 20, Allah wujud, tak boleh sambung. Bertaubatlah, sesungguhnya kamu kafir. Adakah macam tu? Tak macam tu. Ya, kita bahaskan nanti insya-Allah. Ya. Baik. Okey. Wa qala al-ulama rahimahullahu ta'ala man shalla jahilan bi kayfiyatil wudu'i was salati la tasih. Ya, was salati lam tasihha. Ya, betulkan sikit dia punya baris ya. Sabdu dan baris atas. Ya. Dia adalah fi'il mudha'af, madda yamuddu, lam yamudda, bukan lam yamud. Dia asalnya lam yamdud, tapi bila di'iklalkan dan diibdalkan jadi lam tasihha, bukan lam tasih. Ya, sahha yasihhu sihha. Jadi bila dimasuk huruf jazam, lam tasihha, itu lam tasihha salatuhu wa in sadafa sihhata fihima. Itu biasalah, kadang-kadang salah baris tu biasalah. Saya di pejabat mufti tu, kita terbitkan buku, ada je salah baris, tu biasa, silap ya. Nanti pula apalah penterjemah buku ni jahil betul. Janganlah, kalau kita buat lagi banyak salah tuan-tuan. Ya. Baik, wa in sadafa sihhata fihima, dan telah berkata para ulama, ulama telah berkata rahimahullahu taala, barang siapa yang mengerjakan salat dalam keadaan dia jahil akan cara berwuduk dan salat, maksudnya siapa salat tak tahu cara salat dan tak tahu cara berwuduk, ya, nescaya tidak sah salatnya, maka tak sah. Sekalipun menepati akan sah pada kedua-duanya, walaupun dia salat tu betul-betul tepat, walaupun betul-betul ya, dalam erti kata betul tepat, tapi kebetulan ya, contoh dia tak pernah semayang, dia nak bertaubat, tiba-tiba dia masuk masjid, macam mana aku nak semayang, tak reti apa yang patut, dia ikut orang depan, ikut, kebetulan betul tepat, tak sah ya, tidak sah. Ini ada, kita kata ulama dia ada bahaskan ya, macam orang baru masuk Islam ataupun orang yang jahil jauh daripada ulama ya, kemudian dia nak solat, maka dia ada keuzuran untuk ikut orang belakang, tak apa, dalam tempoh tertentu, tapi dalam masa yang sama dia wajib belajar untuk ketahui ya, walaupun tak hafal 13 rukun, tapi dia tahu solat ya. Contoh, ustaz, sah ke orang solat tak tahu 13 rukun? Dia kata sah. Itu kan rukun ustaz mestilah tahu. Saya kata macam ni lah, 13 rukun tu jangan kata ahli jemaah tak tahu, silap-silap tanya ustazah pun tak hafal. Betul tak? Cuba tanya ustazah ni, ustaz sebutkan 13 rukun. Nanti ya, saya sibuk, nanti saya patah balik. Saya nak pergi tandas perut ni, saya balik ya. Dia buka handset, dia hafal kat situ juga, datang baru ni ya. Ya, maksudnya
tak hafal turutan, tak hafal semua, tapi tahu cara buat dia. Dia tahu solat tu wajib, dia tahu solat ni sunat, solat tu wajib, dia tahu buat cukup. Ya, tapi seorang penuntut ilmu dia kena tahulah 13 tu lagi bagus. Ya, itu lebih baik. Baik, qala sallallahu alaihi wasallam man yuridillahu bi khairan yufaqihuhu fid din. Ya, dan sabda baginda sallallahu alaihi wasallam, sesiapa yang dikehendaki Allah padanya akan kebaikan, nescaya difaqihkan dia dalam agama. Maksudnya sesiapa yang Allah inginkan kebaikan, nescaya Allah akan beri dia pemahaman agama. Ya, penterjemah ni memang rasanya orang pondok rasanya. Dia terjemah ikut style pondok. Baik, tak apa. Yang penting dipahami. Baik, waqala sallallahu alaihi wasallam ma ubidallahu bi syai'in afdala min fiqhin fid din wali faqihun wala faqihun wahidun, bukan wali faqihin, wala faqihun wahidun asyaddu lam, ya. Lam ibtida, lam ibtida wala faqihun wahidun asyaddu ni khabar kepada faqih, ya, ala syaitani min alfi abidin. Maksudnya bahawa ma'ubidallahu bi syai'in afdala min fiqhin fid din wala faqihun wahidun asyaddu ala syaitani min alfi abidin. Dan sabda baginda sallallahu alaihi wasallam, tiada suatu ibadah kepada Allah yang lebih baik daripada mendalami agama Allah. Dan sesungguhnya seseorang ahli ilmu itu lebih ditakuti syaitan daripada 1000 ahli ibadah. Di sini kalau kita lihat dalam kitab Al-Majmu', dalam muqaddimah kitab Al-Majmu', apa kata Imam Nawawi? Dia kata walhasil, ya, kesimpulannya para ulama bersepakat bahawa al-insyighali bil ilmi afdalu minan nawafil, atau kama qala, ataupun lebih kurang kata Imam Nawawi. Maksudnya menyibukkan diri dengan majlis ilmu, dengan ilmu itu lebih baik daripada ibadah-ibadah sunat, seperti salat sunat, baca Al-Quran sunat. Baca Al-Quran sunat itu sunat lah. Yang wajib seperti Fatihah, itu wajib dalam salat, ya. Puasa sunat, zikir, nampak. Imam Nawawi kata ulama bersepakat, apa-apa mazhab mengatakan menuntut ilmu lebih baik daripada salat 2 rakaat, lebih baik daripada baca Al-Quran, lebih baik daripada zikir. Tapi bila kita sebut tentang perkara ni, nanti salah faham pula. Dia kata, oh, kalau macam tu tak payahlah salat sunat, kita tuntut ilmu saja. Tak, maksudnya dari segi sudut kedudukan, ranking, mana lebih afdal. Bukan suruh tinggalkan, tidak. Maksudnya bila ada masa solat sunat, bila ada masa terluang baca Al-Quran, ada masa tak ada majlis ilmu, zikir. Kalau kita majlis ilmu saja tak ada makanan hati kita dengan zikir, baca Al-Quran, tak boleh juga. Nampak? Maksudnya bila time majlis ilmu, datang majlis ilmu. Walaupun macam mana sekalipun ustaz tu, walaupun tu ustaz tu baca kitab, lawak tak ada, baca pun baca terus-terus, Bismillahirrahmanirrahim, slow-slow je, ngantuk dia mengajar. Tak apalah, kita bukan nak lawak dia, kita nak ilmu dia. Tapi ada barakah, dia lebih afdal, lebih besar pahalanya daripada solat sunat 2 rakaat. Ni ada bila kuliah ada, dia baca Al-Quran kat tepi tu. Kat belakang tak apalah, kat luar ni tepi-tepi ni dengar suara dia. Bila kita tegur, ustaz pula disalahkan, syadid sangatlah ustaz ni. Yalah, itu hak dia. Dia nak ikut majlis ilmu, itu hak dia. Kita tak boleh larang. Majlis ilmu ni tak boleh dipaksa. Tetapi sampai baca kat situ, baca Al-Quran, dia punya dengar sampai sini, tak boleh juga. Ada pernah saya sekali tegur tu tuan-tuan. Tegur cara baik lah, cara baik kan kata. Yang pakai tasbih. Bukan tasbih yang digital tu, tasbih yang zaman dulu tu. Sekali dia tekan tak, satu masjid Hasanah dengar. Ketekan. Tingkat 3, tingkat tu. Bilik Nazir pun dengar juga, ketekan. Allah Akbar, aku ni rasa macam ni. Tuan Haji minta tolong je, ya. Jadi macam saya nak beli tasbih digital bagi kat dia. Jadi itulah, saya tegur baik-baik sikit. Tak boleh, dia mengganggu. Tapi kecil hati pula kita tegur. Tapi sensitivity tu tak jaga. Kena common sense lah sebenarnya, ya. Baik. Itu dinamakan, maksudnya itu lebih utama. Kenapa Imam Nawawi kata majlis ilmu lebih afdal daripada ibadah-ibadah sunat? Sebab
apabila kita datang majlis ilmu, kita akan dapat 2. Tapi kalau kita ibadah, kita dapat 1 saja. Kalau ibadah sunat seperti solat sunat, baca Al-Quran, kita dapat pahala ibadah. Tapi kita tak dapat ilmu. Tapi kalau majlis ilmu, kita dapat 2. Kita dapat pahala ibadah dan kita dapat ilmu. Itu alasan kenapa majlis ilmu lebih afdal daripada ibadah sunat. Tapi ingat, bukan disuruh tinggal kan. Tahajud kena buat juga. Ba'diyah, qabliyah kena buat. Ada masa kena baca Al-Quran. At least khatam Al-Quran tu bukan hanya Ramadan saja. Bulan-bulan lain pun kena khatam juga. At least setahun adalah 2-3 kali. Sekali Ramadan dan 2 kali lagi dekat waktu lain. Kena lah. Istiqamah Al-Quran tu kena ada. Cuma Ramadan tu diperlebatkan lagi baca Al-Quan. Nampak? Tapi ni cerita dari segi sudut afdaliyah sahaja. Ya. Baik, tuan-tuan dan rahmati Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dimaksudkan. Dan sesungguhnya seorang ahli ilmu tu lebih ditakuti syaitan daripada 1000 ahli ibadah. Lebih ditakuti daripada 1000 ahli ibadah. Kenapa? Sebab ahli ilmu ni bila dia beribadah, dia tahu membezakan mana yang batal, mana yang tidak. Apabila ahli ilmu beribadah, dia tahu mana yang makruh, mana yang harus. Ya. Bila abid tanpa ilmu, dia hentam, dia main tala saja. Yang makruh pun dia buat. Macam contoh, orang tak tahu solat, sunat-sunat di dalam solat ni benda kecil je kita ambil. Ya. Ada orang saya nampak dia solat, dia angkat tangan. Dalam mazhab Syafi'i ada 4 saja yang disunatkan angkat tangan. Selain daripada itu makruh hukumnya. Pertama, ketika takbiratul ihram, Allahu Akbar. Kedua, ketika kita rukuk, Allahu Akbar. Ketiga, ketika kita i'tidal, sami Allahu liman hamidah. Dan keempat, ketika bangun daripada rakaat kedua nak masuk rakaat ketiga, angkat tangan sekali lagi. Selain daripada itu tak disunatkan angkat tangan. 4 ni sahaja dalam mazhab Syafi'i dan mazhab jumhur. Mazhab Hambali dengan mazhab Syafi'i. Ya. Baik, tapi ada orang tu setiap rakaat dia angkat tangan. Dia angkat tangan. Syaitan suka. Banyak benda makruh dia buat. Ya. Syaitan suka. Syaitan ni, dia kalau tak boleh nak halang kita solat berjemaah, dia akan halang kita jangan pergi berjemaah. Jangan pergi masjid, solat kat rumah. At least tak dapat pahala besar, dapat pahala kecil pun syaitan happy dah. Kalau pergi sembahyang pun berjemaah pun kata dia nak ganggu khusyuk kita. Paling tak pun kita tinggalkan benda-benda sunat dan kita banyak buat benda yang makruh. So kita angkat tangan. Bangun daripada rakaat pertama angkat tangan. Allah. Mana ada? Tak pernah Nabi buat. So ulama Syafi'iyah kata makruh. Wah, syaitan suka. Dia buat makruh. Bila makruh ni kurang pahala. Okey, lepas rakaat kedua dia angkat tangan lagi. Itu sunat. Sesuai. Ya. Rakaat ketiga, rakaat keempat dia angkat lagi tangan. Allahu Akbar. Oh, syaitan tepuk tangan lagi. Nabi tak pernah buat, kau buat. Walaupun tak haram tapi makruh. Itu beza solat orang jahil dengan solat orang yang alim. Seorang alim dia tahu, okey, ni bukan sunnah, makruh, aku tak nak. Aku nak solat mesti sempurna. Ya. Macam juga wuduk orang jahil dengan wuduk orang alim. Syaitan paling suka wuduk orang jahil. Pasal apa? Duk membazir air. Membazir air. Buka tu macam yang terkejut. Kalau boleh nak cabut kepala tu. Itu bezanya ya. Jadi orang berilmu dia akan berhati-hati dalam ibadah. Dia dapat membezakan makruh, sunat, yang wajib dan haram. Dapat membezakan antara afdaliyah dan tidak afdal. Dapat membezakan adat dan ibadah. Dapat membezakan antara sunnah dan bid'ah, dalalah dan sebagainya. Ya. Baik. Itu penting. Baik, kita masuk bab iman, al-iman wal Islam. Al-iman wal Islam, kita masuk arkanul iman. Dia masuk bab arkanul iman. Okey. Qawaidul imani bihi subhanahu wa ta'ala thamaniyatun. Yajibu 'ala al-'abdi an ya'lamaha biqalbihi annahu ta'ala hayyun qadirun mutakallimun sami'un basirun 'alimun muridun baqid. Ya. Disebutkan asas-asas iman. Qawaid ini qawaid iaitu arkan. Ya, arkan ataupun qawaid asas iman itu sendiri ya. Arkan lain, qawaid lain. Tapi dia tak sebutkan tentang arkanul iman. Ya.
Arkanul iman ada berapa? Ada 6. An tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa qadarihi khairihi wa syarrihi. 6, iaitu pertama beriman pada Allah, beriman pada malaikat, beriman pada kitab-kitab, beriman pada rasul-rasul dan nabi, dan kelima beriman pada hari kiamat, dan beriman pada qada dan qadar sama ada baik ataupun buruk. Itu asas akidah ahli sunnah wal jamaah, ya, yang dibawa oleh Nabi SAW, iaitu dinamakan firqah najiyah, ya. Yang membezakan ahli sunnah dengan firqah-firqah yang lain iaitu pada sifat-sifat Allah, ya. Dan qada dan qadar itu sangat membezakan antara qadariyah, jabariyah, irja dan sebagainya. Ini membezakan, ya. Dalam hadis khairihi wa syarrihi, qada dan qadar Allah sama ada baik dan buruk adalah ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Ya, dalam masa yang sama manusia dia ada pilihan. Allah ada bagi akal fikiran dan Allah bagi pilihan. Ya, bab qada dan qadar ni benda yang sangat rumit dan tak boleh kita nak menjangkaui sepenuhnya oleh akal kita. Namun ulama-ulama Asy'ariyah Maturidiyah mereka membahaskan dengan cukup lengkap dan cukup sistematik untuk kita lebih dekat memahami perbahasan qada dan qadar ini. Tak seperti pihak Mu'tazilah. Mu'tazilah mengatakan bahawa manusia, ya, Allah hanya mentakdirkan perkara-perkara yang baik saja, manakala perbuatan yang buruk adalah ketetapan manusia, bukan ketetapan Allah. Ini jelas bertentangan dengan hadis yang sahih, dan begitu juga bertentangan dengan Al-Quran. Itu membezakan antara ahli sunnah wal jamaah dengan beberapa firqah Islam yang lain. Baik, asas-asas beriman dengannya iaitu asas beriman dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, dia tak masukkan bab beriman pada kitab-kitab, malaikat dan rasul. Dia tumpukan hanya pada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kenapa? Wallahu alam. Kalau kita buka Safinatun Najah, dia akan bincangkan tentang rukun iman yang lain. Baik. Jadi qawaidul iman, asas-asas beriman kepada Allah Subhanahu wa taala yang hanya dikaitkan dengan sifat Allah, dengan zat Allah Subhanahu wa taala. Maka itu yang disebut sebagai satu perbahasan yang ada diwajibkan kepada manusia untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala. Baik. Bila kita bincangkan tentang perkara ini, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa kata pengarang kitab? Ya, thamaniyah, sifat yang wajib diketahui kepada Allah Subhanahu wa taala adalah 8. Ya. Wa yajibu 'ala al-'abdi an ya'lamaha biqalbihi annahu ta'ala hayyun qadirun mutakallimun sami'un basirun alimun muridun baqin. Ya, iaitu wajib ke atas seorang hamba itu bahawa mengetahui ia akannya dalam hatinya. Dalam hatinya apa? Asas beriman pada Allah mestilah dalam hati kita beriman secara yakin, tidak ada was-was tentang Allah Subhanahu wa taala. Allah wujud esa dan Allah maha sempurna dan jauh daripada kekurangan dan persamaan dengan makhluk. Cukup. Tidak ada keraguan sama sekali. Dan kalau ada sedikit pun keraguan di dalam hatinya, maka tidak dikira sebagai orang yang beriman di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi iman tanpa was-was, tanpa syak wasangka bahawa Allah itu esa dan sebagainya, itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Kita tak boleh nak nilai hati orang. Kita tak boleh dikata dia ni was-was kewujudan Allah. Tidak. Ya. Kita zahir dia semayang, zahir dia mengaku Islam. Kalau dia mati pun dihukumkan sebagai Muslim dan dikebumikan sebagai jenazah Islam dan diuruskan sebagai jenazah Islam. Hatinya yakin ke syak wasangka itu dengan Allah. Dekat akhirat nanti baru kita tahu. Dekat akhirat nanti baru kita tahu. Ini urusan hati, dengan hatinya. Bahawasanya ta'ala iaitu Allah Subhanahu wa taala hidup, yang maha berkuasa, yang maha berkata, yang maha mendengar, yang maha melihat, yang maha mengetahui, yang maha berkehendak. Ya. Ini yang disebutkan sifat-sifat ma'ani. Dia sebutkan, ya. Apabila kita sebutkan tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, dia ada 3 sifat. 3 sifat utama yang disifatkan pada Allah, iaitu 3 sifat-sifat nafsiyah, sifat salbiyah dan sifat ma'ani.
Sifat ma'ani, sifat salbiyah dan sifat nafsiyah. Apabila digabungkan nafsiyah, apabila digabungkan salbiyah, apabila digabungkan dengan sifat ma'ani, kesemua sekali ada 13. Ada 13. Habis tu 20 apa Ustaz? 20 iaitu apabila 13 campur dengan 7 maka jadi 20. Yang 7 tu apa? Iaitu hasil kewujudan sifat ma'ani maka melahirkan sifat ma'nawiyah. Al-basar kaunuhu basiran, itu basar, melihat. Allah maha melihat. Allah berkehendak untuk melihat. Itu ma'nawiyah. So semua sekali 20. Yang paling asas iaitu 13. Cuma ulama-ulama mutaakhirin Asy'ariyah dan Maturidiyah disusun lagi lebih pembahagian itu dengan supaya ia lebih teliti dan sebagainya. Baik, sifat nafsiyah ini iaitu satu saja, sifat wujud. Sifat wujud. Maksudnya sifat kerana ia menceritakan tentang zat Allah Subhanahu wa taala. Allah itu wujud. Nafsiyah, secara zatnya Allah itu wujud. Maksudnya tak mungkin Tuhan itu tak wujud. Kita ni wujud, apatah lagi Allah Subhanahu wa taala. Manakala sifat salbiyah pula, sifat salbiyah iaitu penafian. Salbiyah tu maksudnya penafian. Kalau diterjemahkan dalam bahasa moden, negatif. Negatif ni benda yang tak baik lah. Dan mana dari segi sudut tu sifat itu wujud dan menafikan benda yang tak baik pada Allah Subhanahu wa taala. Dalam erti kata dinamakan sebagai penafian, iaitu menafikan kekurangan daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya sifat salbiyah. Dan sifat salbiyah ni ada 5 tuan-tuan. Tadi kita ada 1, iaitu katalah kita ambil 13. Sifat nafsiyah wujud 1, tinggal lagi 12. Dan daripada 12 tu 5-nya adalah sifat salbiyah. Apakah maksud sifat salbiyah? Iaitu sifat yang menafikan kekurangan Allah. Itu makna yang lebih faham lah, lebih senang. Tak payah kita buka takrifan dalam kitab Jawhar, kitab Al-Iqtisad fil I'tiqad, Jawharatul Tauhid ke Faridatul Farida Umul Barahin ke perbincangan panjang ulama Imam Sanusi. Tak payah kita ambil. Salbiyah tu senang cerita menafikan kekurangan Allah Subhanahu wa taala. Ada 5. Apakah sifat salbiyah ni 5? Itu pertama qidam. Qidam iaitu sifat yang menyatakan bahawa Allah Subhanahu wa taala itu tanpa ada permulaan. Menafikan sifat yang Allah Subhanahu wa taala tidak ada permulaan. Al-qidam ni terjemahannya sedia kala. Sedia kala. Allah memang sedia kala. Allah tidak ada permulaan. Kita ni ada permulaan. Permulaan kita dekat dunia ni apa? Daripada perut ibu kita. Dan kita ada pengakhiran. Dan Allah Subhanahu wa taala qidam, tidak ada permulaan. Dan kedua, al-baqa. Al-baqa maksudnya kekal. Kekal maksudnya menafikan Allah itu ada pengakhiran. Allah tidak ada pengakhiran. Kita akan berakhir. Bila? Wallahu a'lam. Ada yang berakhir muda dan ada yang berakhir tua. Ada yang berakhir sedang-sedang saja dan ada yang berakhir sihat dan ada berakhir sakit. Ada yang berakhir kena malapetaka dan macam-macam. Itu tak ada Allah Subhanahu wa taala. Itu baqa dalam erti kata kekal, menafikan Allah itu ada pengakhiran. Dan ketiga, sifat salbiyah pada Allah, qiyamuhu binafsih. Qiyamuhu binafsih, iaitu Allah Subhanahu wa taala berdiri dengan sendiri tanpa memerlukan bantuan. Ini asas akidah Asy'ariyah. Allah wujud tetapi Allah tidak bertempat. Allah wujud tetapi Allah tidak berarah. Allah tidak di atas, Allah tidak di bawah. Allah tidak di kiri dan Allah tidak di kanan. Allah tidak duduk di sebelah kita. Mana-mana ayat secara zahir yang menampakkan Allah itu bertempat, wajib ada 2 cara. Pertama, imrar, tafwid maknanya pada Allah. Serahkan maknanya pada Allah. Ar-Rahman 'alal arsy istawa. Allah beristiwa di atas arasy. Manhaj salaf, termasuklah salaf Asy'ariyah, mengatakan menyerahkan makna pada Allah. Tapi Allah dekat atas? No. Walaupun arasy Allah terletak di langit. Tapi nak kata Allah itu di atas? Tidak. Tapi maknanya apa? Wallahu a'lam. Dan pentakwilan maksudnya Ar-Rahman 'ala arsy istawa, iaitu uluwullah, ketinggian Allah. Ketinggian itu amrun i'tibari, bukan ketinggian tempat. Ketinggian kuasa Allah, ketinggian kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Macam contoh kan, kalau kita kata saya ni kena saman speed trap, kena bayarlah.
kan? Tapi cuba tengok kalau yang kena spade trap tu golongan kayangan, kan? Mesti lepas punya. Boleh tak kita terjemahkan kayangan tu makna literal? Kayangan tu duduk kat langit tu, pari-pari, budian apa benda tak tahulah, kan? Ya, tak boleh. Kayangan tu bukan duduk kat atas langit, tak ada. Kayangan ni orang yang bangsawan, orang yang kaya, ada kabel kuat, ya. Kabel sebesar paha saya ni tuan-tuan, kalau potong pun tak putus, dapat saja perdana, kan? Kontak orang politik dapat. Kayangan lah tu, betul tak? Ada kayangan ni kadang kayangan yang baik, ada kayangan yang jahat. Jadi kayangan ni bukan orang duduk atas langit, tak ada. Kayangan ni makna metafora, nampak tak? Jadi dalam Al-Quran ada makna metafora, dan pentakwilan ulama-ulama mutakhirin berdasarkan kaedah bahasa Arab yang betul, ya. Bukalah yadullah, yad dalam kitab Lisanul Arab, buka Lisanul Arab. Yad tu macam-macam makna dia, macam-macam makna dia. Buka kitab yang lebih lama, ya, kitab kamus Arab yang paling lama, buka syair-syair Arab, ikut kaedah. Istiwa tu maksudnya apa, macam-macam makna, ya. Jadi wajib sama ada ditafwid kan maknanya ataupun ditakwilkan mengikut kaedah bahasa Arab yang betul. Itu, ya, qiyamuhu binafsih. Baik. Yang keempat, ya, apakah sifat salbiyah pada Allah, iaitu mukhalafatuhu lil hawadith, iaitu berbeza dengan makhluk, ya, berbeza dengan makhluk. Ni kita tak boleh nak isbat. Isbat ni macam ulama salaf, dia isbatkan sifat istiwa. Tak cakap Allah tu apa, tak cakap sifat, ya. Tapi ini isbat yang melampau. Isbat yang melampau kata Allah ada tangan, tapi tak sama dengan makhluk. Allah tu ada 5 jari, waliyadzubillah, tapi tak sama dengan makhluk. Dia lapiklah dengan benda macam tu. Dan kita tak boleh kata mereka kafir, tak boleh kita kata mereka tu tajsim sarih, iaitu terang-terang tajsim, tetapi dia iaitu berpandangan mazhab Karamiyah. Karamiyah salah satu firqah yang 73 disebutkan dalam kitab Milal wan Nihal, ya, 73 tu tuan-tuan, yang mensabitkan samalah Allah ada tangan tapi tak sama dengan makhluk, ya. Dia tambah sifat-sifat macam tu, ya. Ini perbahasan panjang yang tak boleh kita nak samakan dengan Allah Subhanahu wa taala. Bila kita isbatkan, seolah-olah kita menyamakan Allah dengan makhluk, walaupun tetap secara saleh, tetapi di situ ada kesilapan yang bercanggah dengan manhaj salaf itu sendiri. Manhaj salaf, dia isbat secara tafwid. Dia tak sabitkan Allah ada 5 jari, Allah ada 2 kaki, Allah ada gini-gini, tak ada. Itu, ya, itu perbahasan yang panjang. Itu yang kita kata sifat yang keempat, sifat salbiyah. Yang kelima, sifat salbiyah itu adalah wahdaniyah. Wahdaniyah ni menafikan Allah itu berbilang-bilang, ya. Allah itu berbilang-bilang, maka dinafikan dengan sifat al-wahdaniyah. Maka itu yang disebutkan sifat as-salbiyah. Manakala sifat Allah al-ma'ani, iaitu perkara yang sabit, yang tetap dan wujud bagi zat Allah. Dia bukan, memang itulah zat Allah Subhanahu wa taala. Salbiyah pun zat Allah, tetapi dia menafikan Allah Subhanahu wa taala itu tidak sempurna. Tapi bila sebut ma'ani, itulah zat Allah Subhanahu wa taala. Dan kena-kena pembahagian sifat 20 ataupun 13 ini tuan-tuan, dia bukanlah menggambarkan Allah itu boleh dipisahkan sifat-sifatnya, tidak boleh dibahagi-bahagikan. Pada hakikatnya Allah tidak boleh dibahagi-bahagikan seperti manusia, hatta sifat Allah Subhanahu wa taala. Tapi pembahagian ini apa cerita? Pembahagian ini adalah tujuan untuk senang belajar, untuk mudah belajar. Dan sifat Allah adakah 20 saja, 13 saja? Tidak. Sifat Allah tidak terbilang, dan sifat Allah tidak ada had. Allah tidak ada had, dan Allah tidak ada bilangan tertentu. Allah itu tidak ada penghujungnya, tetapi susunan ditetapkan 20 sahaja untuk mudah belajar. Tapi kalau daripada qiyamuhu binafsi, wahdaniyah, ya, iradah dan sebagainya, apa semua ni boleh dipecahkan lagi banyak tuan-tuan, tanpa hentinya. Itu kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita masuk sifat al-ma'ani. Saya akan bincangkan juga, ada beberapa yang perlu kita ambil tanbih dalam matan ni. Ada benda yang perlu diperbetulkan oleh pensyarah-pensyarah kitab ini. Dia kata, okey, sifat ma'ani ni iaitu ada 7.
Daripada tadi kita tengok ada 13. Tolak 1 nafsiyah, tolak 5 salbiyah, tinggal berapa? 7. Yang 7 itulah itu dinamakan sebagai sifat al-ma'ani. Apakah sifat ma'ani? Sifat pertama al-ma'ani ada 7. Pertama al-hayah, iaitu hidup. Itu adalah hidup. Baik, kedua al-ilmu, iaitu kitab yang menunjukkan bahawa Allah Subhanahu wa taala berilmu, maha berilmu dan maha mengetahui. Dan ketiga iaitu sifat iradah, berkehendak. Dan keempat sifat al-qudrah, itu berkuasa, itu kuasa. Baik, yang kelima, keempat, kelima apa? Yang kelima iaitu tadi kelima, keempat. Yang kelima al-kalam, berkata-kata. Ini perdebatan besar ni antara fikah-fikah Islam, ilmu kalam. Sebab itu dinamakan ilmu tauhid, ilmu kalam. Sebab ilmu kalam, bab kalam Allah ni perbincangan yang sangat panjang. Yang antara Hanabilah, Asy'ariyah, Maturidiyah dan firqah-firqah yang lain. Jadi ilmu kalam, itu Allah berkata-kata. Sebab tentu tidak sama dengan makhluk. Keenam as-sama', mendengar. Ketujuh al-basar, dan melihat. Baik, ketujuh-tujuh sifat al-ma'ani ini, maka lahirlah sifat ma'nawiyah. Al-basar kaunuhu basiran, Allah itu melihat dan Allah berkehendak untuk melihat. Maksudnya dengan adanya sifat ma'ani, maka basir, basar, basiran, sama, sami'an. Lepas tu apa lagi? Al-qudrah, qadiran atau qadiran, dan al-kalam, mutakalliman. Ini disebutkan sifatnya, yang disebutkan dalam kitab ini tuan-tuan, yang dikatakan di sini iaitu sifat ma'ani, sifat ma'nawiyah. Hayyun, atau al-hayy, kaunuhu hayyan, iaitu Allah itu maha mengetahui, Allah maha melihat dengan sifat, iaitu Allah maha melihat daripada sifat melihat. Daripada sifat melihat tu menjadikan Allah tu maha melihat. Maksudnya lahirnya sifat ma'nawiyah ini daripada sifat al-ma'ani. Sebab tu sebagian ulama-ulama mutaqaddimin Asy'ariyah disebut 13 sifat saja. Maksudnya tak termasuk sifat ma'nawiyah yang muridan, aliman, sami'an, basiran, mutakalliman, aliman, itu tak termasuk. Dia sisipan daripada sifat al-ma'ani. So jadi ulama-ulama mutaakhirin dia pecahkan lagi supaya mudah untuk faham, maka sifat ma'ani tu dipecahkan lagi. Jadi hayyun jadi hayyan, qudrah qadiran, kalam mutakalliman, sam'un sami'an, basrun basarun, basar basiran, aliman, muridan, macam tu. Cuma disebutkan dalam kitab ini baqin, yang kekal abadi. Ini pendapat yang marjuh, pendapat yang sahih, pendapat lebih tetap. Al-baqa tidak termasuk dalam kategori sifat ma'ani, dia masuk sifat salbiyah. Mungkin kat sini Al-Imam Az-Zahid dia ambil pandangan yang lain, pendapat yang tidak muktamad, dia ambil pandangan yang marjuh di dalam mazhab Asy'ariyah. Dia bab perbahasan tentang furuk-furuk akidah ni, dia ada pandangan berbeza juga. Antara Asy'ariyah mereka berbeza juga. Contoh sifat baqa ni, dalam sifat baqa ni ulama Asy'ariyah dan Maturidiyah berbeza pandangan, dia salbiyah ke ataupun ma'ani. Nampak? So adakah Imam Zahid ini salah? Tak salah, dia ambil pandangan yang marjuh. Dia ambil pandangan yang marjuh. Sebagai contoh, kalau kita tengok dalam perspektif fiqh, sebagai contoh kitab Allahumma salli ala Muhammad, Matan Nabi Syuja, banyak pandangan-pandangan marjuh dalam tu. Banyak pandangan marjuh, rukun mandi junub, rukun dan memang ditanbihkan oleh Al-Imam Ibn Qasim Al-Ghazi. Ini marjuh, diterangkan lagi oleh Al-Imam Bajuri dalam hasyiahnya dan sebagainya, dalam kitab Qutul Habib dan sebagainya. Sama juga dalam konsep furuk-furuk akidah, bukan usul, usul semua sama. Furuk akidah tu berbeza sedikit. Contohnya baqa. Baqa tu ulama berselisih pendapat adakah dia termasuk ma'ani ataupun termasuk dalam salbiyah.
Tapi pendapat yang muktamad, jumhur Asy'ariyah mengatakan al-baqa termasuk dalam sifat salbiyah, bukan ma'ani. Jadi hayyun 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sepatutnya 7. Baqin tidak termasuk. Tetapi dimasukkan sebagai pandangan yang marjuh. Jadi sebenarnya 7 je lah. Baqin tu tak termasuk. Ini dimasukkan sifat al-ma'ani saja. Jadi untuk kita faham lebih lanjut tentang nafsiyah, salbiyah, ma'ani dan ma'nawiyah sehingga cukup 20, maka kita bahaskan perbincangan yang lain lah. Mungkin Ustaz Maulana Khairul Nizam dah bincang lebih detail semalam, insya-Allah lebih manfaat banyaknya. Cuma kita nak bahaskan dari segi sudut matan ini saja, kita tak panjangkan lebih panjang. Wallahu a'lam. Okey, baik, 10.30 waktu rehat ya. Waktu berehat insya-Allah kita sambung pukul berapa? 10.45 ke pukul 11 ke khilaf. Khilaf ke mana yang rajih, mana yang marjuh. Tak apa, kita rehat sebentar lah, nak pergi kencing. Kita buat dalam, kita sekarang berhenti 10.35, so kita akan masuk 10.50. Okey, baik, wallahu alam, kita jumpa selepas ini. Ya, wajib.